InsyaAllah kita akan sambung pada muka surat ke-64 pada tajuk Asyifmatun Nufusi Az-Zakiyah. Yang mana tajuk ni apa yang kita akan pelajari, insyaAllah ada 6 perkara. Zikrul ma'anil kalimatil mukhtarah, menyebutkan makna-makna kalimah yang terpilih. Yang kedua, syarhul ayataini ijmalan, mensyarahkan ayat secara umum. Yang ketiga, bayan asbabun nuzulul ayah, menerangkan asbab turunnya ayat yang ke-31. Menerangkan perbincangan al-atiyah yang berikut. Ajrun alal birri, balasan berbuat baik. Akibatun ala su', akibah daripada buat jahat. Ghaddul basar, menundukkan pandangan. Dan yang kelima, kita akan belajar berkaitan dengan ma yu'khazu min ayatain. Dan yang keenam, al-hassu ala ghaddil basari wa sitrul aurah, gesaan pada menundukkan pandangan serta menutup aurat, insya-Allah. Jadi disebut pada ayat ini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kullil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfazuna furujahum, dzalika azka lahum, wallahu khabirum bima yasna'un. Innallaha khabirum bima yasna'un. Wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna yahfazunna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahara minha qal yadribna bi khurumihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw abaihin bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abnai bu'ulatihin aw ikhwanihinna aw bani ikhwanihinna aw bani akhwatihinna aw nisaihin aw ma malakat aymanuhun awit tabi'ina ghairi ulil irbati minar rijali awit tiflil ladhina lam yazharu ala awratin nisa' wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yuhfina min zinatihin wa tubu ilallahi jami'a wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allahum tuflihun. Surah An-Nur ayat 30 dan 31. Yang mana ayat ni menceritakan tentang kewajipan kita menundukkan pandangan daripada melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Adik-adik, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, insya-Allah ayat ni dia bukan semata-mata merujuk kepada orang lelaki saja, tetapi dia merujuk kepada orang perempuan. Bahkan kalau kita tengok ayat yang merujuk kepada orang lelaki itu sangat pendek lah, sangat pendek, sebaris setengah je lebih kurang. Adapun ayat yang perintah menundukkan pandangan kepada orang perempuan tu sangat panjang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lebih kurang 8. Lebih kurang 8 baris. Jadi fahamlah kita bahawasanya sebenarnya dalam hidup kita ni bukan kita semata-mata nak menyalahkan di antara satu sama lain. Yang lelaki salahkan orang perempuan, yang perempuan salahkan orang lelaki. Dia ceritanya ialah berkaitan dengan kita faham tak kenapa Allah suruh kita macam tu? Kita faham tak kenapa perintah hikmah perintah Allah macam tu? Pernah tak kita berfikir? Sebab kalau kita tengok kat sini ayat ni, ni kalau antum rajin tu buka ke dalam tafsir tu, antum akan tengok ialah disebut kat sini ialah bagi orang perempuan tengok. Dia kata bagi orang lelaki dia tengok tundukkanlah pandangan kamu dan jagalah kemaluan kamu. Zalika azka lahum, itu adalah lebih
lebih suci bagi kamu. Sesungguhnya Allah itu maha mengetahui apa yang kamu ketahuan. Allah sebut dengan khabirun. Khabirun ni kan, khabirun ni dengan maksud mendengar pengkabaran. Kan, khabirun ni yang maha mendengar perkabaran. Maksudnya apa? Allah dengar perkabaran daripada siapa? Allah dengar perkabaran daripada mata. Allah dengar perkabaran daripada tangan. Allah dengar perkabaran daripada telinga. Allah dengar perkabaran daripada kemaluan tu sendiri. Mereka akan cakap satu persatu apa yang engkau buat. Apa yang kau buat, apa yang kau buat. Itu satu perkara. Dan yang keduanya, kita tengok pada ayat yang diperintah kepada orang perempuan sama juga. Yaruduna min absarihin, iaitu menundukkan pandangan daripada melihatnya haram daripada orang lelaki ini apa dia? Wa yahfazuna furujahun. Sama juga, jaga kemaluan juga. Allah tambah pula dekat situ. Wala yubdina zinatahunna. Janganlah kamu menampakkan ataupun menunjuk-nunjukkan zinatahunna. Zinah ni dengan maksud perhiasan. Perhiasan. Perhiasan kat sini ialah tumbuh badan orang perempuan tu sendiri. Zinah orang perempuan macam-macam. Muka tu zinah orang perempuan. Kan, macam-macam lah anggota-anggota yang biasa ditunjuk. Yang orang perempuan sepatutnya tak ditunjuk, tapi orang perempuan sekarang ni suka tunjuk. Kan? Tak kisahlah apa benda tu kan. Apa namanya, kita katakan, kita rasanya ni pergelangan pergelangan tangan ni bukan zinah. Ini adalah zinah. Sebab apa? Kadang-kadang muka gelap, tapi pergelangan tangan ni tak gelap. Orang tahu dah sebenarnya kulit hang tu warna apa. Sama juga dengan kaki. Kaki kita disuruh pakai stokin. Pasal apa? Dengan lihat kaki orang tahu dah dia kulit warna apa. Kan? Kulit warna apa. Bahkan kita tengok dekat dalam cerita Allah tegur Nabi Sulaiman berkaitan dengan cerita Balqis yang masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman, istana kaca Nabi Sulaiman, dalam keadaan dia tu nak melangkah aja dia angkat betis. Kan? Allah tegur. Tuan, bukan sengaja tengok pasal dah nama pun istana kaca. Dan nama pun istana kaca, mestilah ada namanya reflection. Mestilah ada namanya reflection. Dah nama pun istana kaca. Dan si Balqis pula sangka yang yang sedang dipijak ataupun bakal dipijak itu adalah air, sedangkan itu bukannya air, itu adalah kaca. Allahu'alam. Banyaklah nak cerita tu panjang, nanti tak habis kita punya kelas. Baik, jadi disebut kat situ ma zahara minha zinatun, ini adalah perhiasan orang perempuan. Banyak muka, kulit itu sendiri. Anggota-anggota yang istilahnya sepatutnya ditutup. Lepas tu illa ma zahara minha, kecuali apa yang zahir padanya. Ulama kita dah cakap antaranya zahir tu ialah mukanya zahir mukanya zahir dan dua tapak tangan. Itu adalah zinah yang boleh ditunjukkan kepada orang perempuan, pada orang lelaki. Itu kena faham. Lepas tu Allah perintahkan lagi, Allah tambah lagi. Selain daripada yubdina zinatahunna illa ma zahara minha ni, Allah tambah lagi pada orang perempuan. Wa yadribna waliyadribanna bi khumurihinna. Allah kata apa? Hendaklah kamu melabuh-labuhkan. Yadribna, melabuh-labuhkan bi khumurihinna. Khumurihinna dengan maksud penudung kepala, bukan tudung tu sendiri. Tak kisahlah nak pakai baldi ke, nak pakai apa. Maksudnya mesti labuhkan penutup kepala tu ala juyubihinna. Allah sebut dengan perkataan juyub. Juyubihinna. Allah tak sebut sudurihinna. Allah kata juyubihinna. Ini menunjuk kepada dada orang perempuan secara spesifik tu sendiri. Kena faham. Sebab Allah guna perkataan juyub. Allah tak guna sadri. Tu sikit. Allah tambah lagi. Wala yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna. Lepas tu Allah tambah, janganlah kamu tunjukkan perhiasan kamu melainkan kepada orang-orang yang disebutkan di sini. Lepas tu Allah tegur lagi. Allah kata kat sini, Allah kata wa tubu ilallah. Kalau kamu ada buat, Allah kata apa? Taubatlah kamu kepada Allah. Sesungguh wahai orang yang beriman, la'allakum tuflihun. Moga-moga kamu berjaya. Dapat tak kat situ?
Dapat tak? Allah sebut dah. Allah sebut satu persatu, satu persatu, satu persatu. Adakah kita ni nak ambil faham? Adakah kita ni nak ambil faham? Itu sikit. Okey. Baik. Okey. Tolong buka kamera ya. Siapa komen ni? Pasal apa tak buka kamera pun saya pening lah. Okey. Terus. Lepas tu Allah kata, kita tengok satu persatu makna kalimat mukhtarah. Wa yaghudduna min absarihim ay yakhfadu. Hendaklah kamu rendahkan min absarin daripada pandangan kamu an muharramat daripada perkara-perkara yang diharamkan. Orang lelaki jangan melia sangat tengok orang perempuan. Kan? Orang lelaki jangan liar sangat tengok orang perempuan. Orang perempuan pun jangan liar sangat mata tu menjeling-jeling. Orang perempuan ni masalah dia ialah suka menjeling-jeling orang lelaki. Sama je. Orang lelaki ni dia straightforward. Dia tengok je. Kalau dah tengok tak lepas-lepas dah. Orang perempuan pula dia suka mata je menjeling-jeling. Itu masalah orang perempuan. Sama je. Tak ada beza di antara lelaki dan perempuan. Sebab apa? Itu adalah fitrah. Tapi fitrah itu kita kena ingat kena dilembutkan dengan ilmu iman dan takwa. Ilmu iman dan takwa tu kita kena lembutkan. Dan jinakkan dia. Janganlah kita kembali kepada Allah dalam keadaan nafsu kita tu masih lagi ammaratu bisu. Sebab apa? Allah kata Allah sebut dalam ayat dalam Quran Allah sebut ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa-jiwa. Kat sini jiwa ni dengan maksud hati, dengan maksud nafsu. Wahai jiwa-jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhan kau dalam keadaan Tuhan kau ni redha pada kau. Wadkhuli fi ibadi. Masuklah kamu sebagai hamba-Ku, wadkhuli jannati. Maka kembalilah masuklah kamu ke dalam syurga. Maksud nak cerita je dalam syurga ni ialah orang-orang yang Allah redha pada mereka untuk masuk dalam syurga, dan dengan syarat apa Allah letak kat situ ialah mereka ini dah menjinakkan nafsu mereka daripada amaratu bisu kepada sekurang-kurangnya nafsul mutmainnah. Atas daripada itu iman nafsu para nabi dan rasul. Wa yahfazu furujahum ay yasununaha min fawahish. Disebut peliharalah farash tadi tu minal fawahish daripada perkara-perkara keji. Perkara-perkara keji ni masuklah onani, masuklah zina, tak kisah dengan cara apa sekalipun. Itu namanya fawahish. Itu namanya fawahish. Dia disebut dengan fawahish. Semua perkara-perkara keji itu disebut dengan fawahish. Fawahish ni tak dapat tidak dia berkaitan dengan farjun. Farjun ni pula dia kena faham, bukan hanya yang jalan depan saja, dia juga termasuk jalan belakang. Dua-dua tu kena ingat. Jangan duk ingat fawahish ni benda keji tu benda yang kita rasa keji, sedangkan yang keji kat masuk dalam Al-Quran ni ialah yang melibatkan dosa atau maksiat yang berkaitan dengan anggota sulit yang namanya farash. Farash tu pula depan dan farash belakang, lelaki dan perempuan. Azka lahum ay aksaru tazkiyah, banyak penyucian linufusim, bagi diri-diri mereka. Hampa ambil tak ni makna ni weh? Ambil tak makna ni? Tulis tak? Tulis tak mana? Tulis. Kalau laju cakap. Kalau laju sangat cakap. Okey. Wala yubdi nazinatahunna ay mawadi'u zinah, tempat-tempat perhiasan. Saya tak nak cerita lah tentang sini ni. Kan? Sebab tu dalam Islam dia ada 5 kriteria tutup aurat. Pertama, tak jarang, tak ketat, tak tasyabuh. Tasyabuh ni pula terjemah dua. Tak menyerupai warna kulit ataupun rupa badan. Yang kedua, tak menyerupai agama lain. Yang ketiga, tak jarang. Tak jarang. Okey ini 5 kriteria yang nama tutup aurat. Tutup badan, tak jarang, tak ketat, tak tasyabuh. Tasyabuh ni ada 2, tasyabuh dengan warna kulit ataupun rupa bentuk badan. 2, tak tasyabuh dengan agama lain.
Sebab tu kalau kenapa kita dilarang apa nama berinai-inai, conteng-conteng tu ada awang larat yang gedebak-gedebuk tu kan. Tasyabuh dengan agama lain. Habis berdosa besar. Berdosa besar. Allah sebut dengan laknat. Nabi sebut dengan laknat. Tu sikitlah saya sambung. Lepas tu illa ma zahara minha, kecuali apa yang zahir daripadanya nya zinah tadi. Ai zinatun zahiratun duna ikhtiar, iaitu perhiasan yang zahir, zinatun perhiasan az-zahirah yang zahir, duna tanpa ikhtiar pilihan. Susah nak buat. Kalau muka ni payah. Payah ni kita dalam kelas pun. Kelas pun semua pakai mask. Oh tak kena. Dalam kelas semua pakai mask. Saya tak kenal ni siapa. Melainkan tengok dekat meja tu ada nama. Panggilan nama kat situ. Okey. Bi khumurihinna ai ma taghti, apa yang menutupi. Bihi dengannya oleh orang perempuan, suha akan kepalanya. Tu saya cakap tadi tu tak wajib sebenarnya pakai tudung. Yang wajibnya tutup kepala tu. Tutup kepala tu sampai apa? Sampai namanya istilahnya orang perempuan. Kalau istilah orang perempuan tu tutup istilahnya benda yang orang lelaki so pandang. Itu. Itu maksudnya khumurihina. Tak kisahlah nak pakai baldi ke, nak pakai nak pakai telekung ke, tak kisahlah. Janji tutup kepala sampai kepada dada tu lah. Bahasa mudah cerita, mudah cakap dada. Juju bihina, tu dia sebut kat situ. Juju bihina ai mau diun nahari. Iaitu tempat an-nahari. Apa maksud an-nahari? Nahari ni. Kamu nampak tak saya cakap apa ni? Ni nahri. Ni nahri. Ni nahri. Ni namanya nahri. Apa maksud nahri? Nahri ni istilahnya tempat apa nama kalau lembu korban tu apa nama inilah tempat orang sembelih. Ni nahri. Ni kat sini. Pegang ni ada tulang kan? Ada tulang kan? Pegang sini tulang. Ni tulang ni. Ni tulang. Okey, ingat. Bawa ke tengah. Okey. Ni lah. Ni nahri. Tu nama nahri. Okey. Lepas tu masuk nahri ni pula dia sambung pula kat situ dengan wasodri. Sodri ni mana? Sodri ni yang kata sodri ni ni. Apa nama saya tengok pada jurnal jurnal pertolongan cemas dia sebut yang kata dada ni tengok ni tengah kan. Turun. Yang tulang tengah ni tulang tengah nama sternum. Tulang tengah nama sternum. Okey, turun. Tengok. Bertemu tak tulang kat situ? Nampak tak? Kamu nampak tak saya? Ni. Tulang ni kan. Sini bertemu tulang kan? Kita tak nampak. Ke buat daripada sini. Okey, mudah. Daripada sini tarik. Ni. Ni. Start sampai sini. Ni namanya dada. Tarik ya. Ni namanya dada. Okey. Tu sikitlah saya nak sebutkan berkaitan dengan apa yang dimaksudkan dengan an-nahri dan apa yang dimaksudkan dengan apa nama Allah Maha as-sadri. Iaitu nama nahri dan sadri. Okey. So jangan orang perempuan jangan ni lah, jangan ambil ringan lah bab ni ya. Jangan ambil ringan bab ni. Okey, seterusnya disebut banyak li bu'ulatihinna ai al-ba'lu zaujin. Al-ba'lu az-zaujin, anak menakan. Li bu'ulatin al-ba'lu ni maksudnya anak menakan, anak saudara lah. Anak saudara kepada suami. Nanti hangpa kahwin nanti ada anak saudara. Ada anak saudara, suami tu ada anak saudara lelaki dia tak boleh. Lepas tu au ma malakat aymanuhum. Apa maksud au ma malakat aymanuhum? Ai al-abidun, hamba-hamba. Al-jawari ataupun apa nama hamba perempuan. Jawari ni hamba perempuan. Hamba perempuan ni maksudnya jawari ni hamba perempuan yang
hamba perempuan yang muda. Jawari, hamba perempuan yang muda. Ha. Lepas tu at-tabi'ina ay ahlul bait. Ha. Ahli keluarga rumah tu lah. Lepas tu ulil irbah. Apa maksud ulil irbah? Ulil hajah, orang yang ada keperluan. Contohnya doktor, kan, orang perempuan kan. Orang perempuan kadang-kadang ada orang perempuan dia terpaksa dia pergi, contohlah orang perempuan yang mengandung. Dia kadang ada satu masa doktor terpaksa doktor perempuan lah, dia cerita doktor orang perempuan dulu. Doktor perempuan tu terpaksa angkat kain. Angkat kain, tunjuk. Kita pula tunjuk pula kemaluan. Itu namanya ada hajah, ada keperluan. Sama juga dengan apa nama istilahnya doktor lah, tak kisahnya, biasanya benda ni berkaitan dengan doktor lah. Biasanya benda berkaitan dengan doktor, benda ada keperluan baru boleh. Benda ada keperluan baru boleh buka tunjuk aurat. Tapi yang setakat yang perlu je lah, bukannya lebih-lebih. Bukannya lebih-lebih, setakat yang perlu je. Kalau nak cek tang situ je lah. Tak payahlah cek tempat lain. Tak payahlah buka yang lebih-lebih tu. Ulil hajah, jika ada orang yang ada keperluan. Atifli atfalus sigar, kanak-kanak yang kecil. Qabla al-tamayyiz, yang belum mumayyiz lagi, tak tahu pembeza. Apa nama, taik cicak pun makan. Taik cicak pun makan, ataupun kumbang tu, tengok kumbang tu jalan-jalan, dia masuk gigit kumbang tu, makan. Dia makan kumbang, tinggal kepala je. Itunya tu tak mumayyiz namanya. Budak-budak macam tu tak memayis, tak apa, apa nama, membuka aurat depan mereka. Wal bulu, dan dia tu tak balik. Jadi payah sikit nak tunjuk, nak tengok orang tu balik tak balik kan. Secara zahir kan, payah juga. Lagi-lagi zaman macam ni, tak tahu, orang umur 8 tahun pun dah boleh balik dah. Laki lah. Orang perempuan tu biasanya umur 9 dah balik kan. Ini orang laki tu. Pelik-pelik. Biasa orang laki 15 dah balik. Ini dah awal lagi, umur 8, 7 tahun, 8 tahun dah balik. Pasal apa? Pasal rajin sangat tengok apa nama cerita lucah tu. Tu jadi cepat balik tu. Liyu'allima ma yukhfina. Liyasma'a sautun khalkhaluha. Supaya didengari suara khalkhaluha. Khalkhal ni maksudnya apa nama ni? Loceng kaki. Loceng kaki. Zaman sekarang ni tak ada orang rajin pakai loceng kaki. Zaman saya dulu, mak saya tu belikan adik saya loceng kaki. Pakai rantai kaki, lepas tu ada loceng. Adik saya jalan, bila jalan tu bunyi lah kecing tu namanya loceng kaki. Tak boleh. Orang perempuan kalau dia pakai rantai kaki, tak boleh apa nama memperdengarkan. Dia berjalan tu tak boleh dengar apa nama bunyi loceng kaki dia tu. Dia menyebabkan orang tertarik untuk tengok. Okey. Tuflihun ay tafuzun, berjaya. Okey. Sekarang dah 11:27. Sempat habis tak tahulah. Tengoklah. Okey. Lepas tu syarhul ayataini ijmalan, disebut amarallahul mu'minin wal mu'minat bighaddil basari wa hifdzul farji. Poin yang pertama. Sampai likulu bihim. Terus ambil sampai likulu bihim. Amarallah, Allah memerintahkan al-mu'minina, orang-orang yang beriman, wal mu'minati, dan perempuan-perempuan yang beriman, yaghuddu, bighaddi, dengan menundukkan al-basari, pandangan, wa hifdzul farji, dan menjaga kemaluan, kan, menjaga kemaluan. Wadzalika, demikian itu, azka liqulubihim, sangat menyucikan bagi hati mereka. Kalau hati kita kotor, yang itulah keluar macam-macam tu. Dia boleh mencarutkan ke kawan dia. Yang itulah sebenarnya yang ada dalam hati dia. Dia sedang-sedang je sebut orang lelaki sebutkan benda orang perempuan. Dia mencarut, dia sebutkan benda orang perempuan. Maksudnya apa? Maksudnya dalam hati dia fikir benda tu je lah. Okay, itu kata guru saya lah. Kata guru saya. Innallaha alimun bima yasnaun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka itu kerjakan. Okey.
Boleh ambil terus sampai innallaha alimun bima yasnaun. Okey, itu poin yang pertama. Poin yang kedua. Summa yad'ul mu'minati ila adamu ibdha'i zinati li ghairi mahramin illa ma jarat adatu li zahirihi. Okey, sampai situ. Ambil situ. Yad'u Allah. Ambil yad'u, tambah kat situ Allah. Yad'u Allah al-mu'minati. Ya, tambah kat situ ya. Tambah dekat situ. Yad'u Allah al-mu'minati. Allah menyeru kepada perempuan-perempuan yang beriman. Ila, kepada adami ibda'in. Tidak menampakkan ibda', menampakkan azinah perhiasan li ghairi mahramin, li ghairi kepada bukan mahramin, orang yang ada hubungan mahram. Mahramin, hubungan mahram. Illa, melainkan majarat adah, apa yang berlalu pada adat. Jarat, berlalu. Al-adat, adah. Liizharihi, bagi menzahirkannya. Bagi menzahirkannya. Antaranya apa? Biasa adat kita baju, lepas tu cincin. Itu biasalah. Itu perhiasan yang biasa. Yang luar biasa contoh, apa nama, rantai kaki. Luar biasa. Luar biasa kat situ. Ada orang pula suka pakai pakai apa nama, pakai subang dekat pusat. Yang tu luar biasa. Itu luar biasa. Bukan tak boleh, boleh. Orang perempuan boleh lah. Orang perempuan boleh. Orang lelaki tak boleh. Orang tak boleh langsung. Orang perempuan boleh. Ada ke yang nak tindik pusat? Ada nak tindik pusat. Boleh lah kalau nak cuba. Orang perempuan dia ada keharusan. Sama juga anting-anting. Itu apa nama, luar biasa. Itu zinah yang tak boleh dinampakkan. Apa lagi rantai leher tak boleh. Gelang tangan tak boleh pasal dia dah melebihi apa nama, pergelangan tangan tak boleh. Faham tak? Tu contoh. Contoh. Gigi mah boleh tak Ustaz? Gigi mah boleh lah. Gigi mah boleh lah. Apa lagi? Tu contoh-contoh lah. Contoh-contoh zinah yang apa nama, pada adat je dizahirkan. Lepas tu Allah kata apa? Yada'u, tambah kat situ. Yada'ullahu al-mu'minati, tambah lagi balik ayat yang poin yang ketiga. Yada'ullah al-mu'minati liyaja'alanna, supaya menjadikan khumurihinna, penutup kepala mereka. Khumurihinna, antum nak tulis kat situ tudung pun boleh. Anda baca kat sini supaya faham. Penutup kepala mereka ala sadrihinna, disebut dengan perkataan ala. Ala ni maksudnya atas. Bukannya lilit. Bukannya lilit. Atas sudurihinna, atas dada-dada mereka. Yasturunna, supaya mereka tutup. Bizalika, dada itu, syu'urihinna, rambut-rambut mereka, wa a'nakihinna, dan leher-leher mereka, wa sudurihinna, dan dada-dada mereka. Tu yang ketiga. Dapat tak ke laju sangat? Afrina dapat, Afrina? Amira ke Afrina ni? Dapat Dapat. Okey, Afif dapat Afif Yang lain ni ada ke tak ada? Ni Afif ni. Dia. Okey, terima kasih kerana respon. Okey. Ya, siapa tadi? Anda tak dapat poin nombor 3. Poin nombor 3. Okey, ulang balik Poin nombor 3 ni kat sini. Tapi kita ambil daripada sini. Ulang balik ayat. Yada'ullah al-mu'minati. Kan tadi poin yang kedua saya kata Yada'ullah al-mu'minat kan? Betul tak? Apa Aisyah? Betul. Ya. Rahana, betul Betul tadi saya cakap tadi. Yada'ullah al-mu'minat kan? Lepas tu tambah je kat Yada'ullah al-mu'minat sampai apa nama, sampai biizharihi. Okey. Kat sini ulang balik. Yada'ullah al-mu'minat liyaja'alanna sampai wasudurihinna. Dapat tak? Dapat. Okey, alhamdulillah. Makna dapat kot. Dapat. Makna dapat.
Okey, insya-Allah. Itu yang ketiga. Yang keempat, wala yubdina zinah al-khafiyah. Janganlah menampakkan perhiasan yang tak nampak. Khafiyah yang tersembunyi. Ma'a dan wajhi, melainkan muka, wakafaini dan dua tangan, illa melainkan min istisna humullah, apa siapa yang mereka siapa yang Allah kecualikan. Tu poin yang keempat. Okey, tu poin yang keempat. Siapakah orang-orang yang dikecualikan tu? Tulis kat situ. Ula bu'ulatihina. Okey, siapa dia? Tulislah kat situ. Nanti antum pecah-pecahkan poin kat situ ni semua. Okey. Okey, tak apa tu poin yang kelima lah, yang bawah-bawah ni ni antum pecah-pecahkan. Ada sikit. Dia dah syarah kat sini. Abna'ul zauj. Apa dia? Ikhwanul mar'ah. Lepas tu wabanu akhwatihina. Okey, lepas tu sebut ni banyak kat sini ni. Okey. Seterusnya kita pergi pada yang ketiga. Kita ada 6 apa nama objektif. Yang ketiga. Sebab turunnya ayat ini. Akhraja Ibnu Hatim an Maqatil qala balagna anna Jabir bin Abdullah haddasa anna Asma bin Marsad kanat fi nakhlin laha. Nakhlin ni maksudnya apa nama ni? Gelang. Faja'alan nisa'u yadkhulna alaihin ghaira muta'azzirat. Adalah orang perempuan masuk ke jumpa dengan dia ghaira muta'azzirat. Tanpa apa? Tanpa ada batasan. Fayubdu nama fi arjulihinna. Maka ditunjukkan apa yang ada pada dua kakinya, yakni khalakhil. Yang ni dia punya ni rantai kaki tadilah. Waktu berduna sudurohunna, dan dia tu buka apa yang ada, nampakkan, tunjuk apa yang ada kat dada dia. Wazawa ibihinna, dan apa yang ada zawaib ni ada pada cuping telinga. Faqala Asma ma akbaha hadha, buruknya benda ni. Fa anzalallahu fi zalika wa qul lil mu'minati ila akhir ayat. Asma kata sangat hodoh perbuatan ini. Dia maksud hodohnya, maksudnya hodoh tu nampakkan perhiasan tu. Tunjuk perhiasan. Bila tunjuk perhiasan, nak tunjuk gelang tu je. Tapi nampak tak benda-bendanya lain? Nampak. Ustaz, Ustaz tutup mic. Okey. Tadi anak cakap tadi sebab nuzul tadi apa nama ni tak? Dapat tak? Tak dengar. Langsung Okey. Okey, saya ulang balik Okey, jadi akhraja Ibni Abi Hatim, telah mengeluarkan daripada Ibnu Abi Hatim an Maqatil, daripada Maqatil. Qala, beliau berkata balagna, telah menyampaikan anna Jabir bin Abdullah, bahawasanya Jabir bin Abdullah haddasa, telah menceritakan anna Asma bin Marsad, bahawasanya Asma bin Marsad kanat fi nakhlin laha, ada apa nama gelang kaki padanya. Faja'alan nisa'u yadkhulna, maka jadilah orang perempuan kerumun kepada dia. Ghairu muta'azzirat, tanpa ada batasan, tanpa ada ni berkerumun lah, tanpa ada batasan. Fayubduha, maka Asma bin Marsad ni menampakkan ma fi arjulihinna, apa yang ada pada dua kakinya, yakni khalaila, iaitu gelang kaki. Waktu berdu sudurahunna, dan tunjuk dada-dada dia.
wa zawaibihinna, dan telinga-telinga dia. Faqalat Asma, kata Asma, ma akbaha hadza, apa sangat buruk benda ini. Fa anzalallahu fi zalika, maka turunlah ayat kulil mukminin sampai akhir ayat. Okey. Muhawaratul ayah, ajrun alal birri. Okey. Balasan daripada buat baik. Pertama, dia sebut kat sini ada 5 Pertama, husnul khatimatun. Akan dapat pengakhiran yang baik. Siapa yang banyak buat baik akan dapat pengakhiran yang baik. Itu janji Allah. Kedua, adadu hasanatu la yakufa. Bilangan kebaikan la yakufa, tidak terhenti. La yakufa, tidak terhenti. Kasratul barakah, banyaknya keberkatan. Fi hayatil yaumiyah, pada kehidupan harian. Yaumiyah, harian. Takunu silatul muslim, jadilah hubungan muslim itu billah, dengan Allah, daimatun, sentiasa, la tanqati'u, tidak terputus. Bila banyak buat baik, maka ada hubungan dengan Allah itu sentiasa. Yakunun nas lahu syuhada, jadilah manusia itu syuhada Allah fi ardihi, saksi-saksi Allah fi ardihi, kan, di buminya. Maksudnya nanti hari kiamat nanti Allah akan tanya, apa kata kamu pada si fulan bin si fulan? Manusia akan kalau orang tu baik, manusia akan cakap benar-benar, dia akan kata si fulan bin si fulan baik, perangai dia baik. Dia akan cakap macam tu depan Allah. Jadilah mereka itu sendiri saksi kepada kebaikan kita. Dan yang seterusnya, akibatun ala su, akibat buat benda buruk. Doa ghairu mustajab, doa tak diterima. Su'ul khalqi, buruk akhlak. Min qillatuddin, kerana kurangnya agama. Khubutul a'mad, ni lagi teruk lah. Amalan itu terhapus. Amalan itu terhapus. La yahubbuhullah, Allah tak suka kat dia. Yang keempat, Allah tak suka dengan dia. Dan terakhir, qillatun barakah, kurang berkat dalam kehidupan dia, Kenapa pentingnya berkat dalam kehidupan? Bila berkat itu banyak dalam kehidupan, apa yang berlaku? Manusia itu insya-Allah berada sentiasa dalam kebaikan. Buat sikit tapi terasa banyak. Kan? Bagi sikit, Allah bagi pula lebih. Itu berkatlah semua tu. Itu namanya berkat. Qadul basar. Okey. Kita tengok lagi satu lagi insya-Allah. Disebutkan kat situ ialah menundukkan pandangan. Qadul basari amma yuharramu, menundukkan pandangan pada apa yang diharamkan. Wa iktisaru ala ma yahalli, yahalli, dan hanya berpada-pada. Iktisar, berpada-pada. Iktisar, berpada-pada. Ala ma yahil, atas apa yang dihalalkan. Atas apa yang dihalalkan. Allah halalkan tengok pandang muka. Pandang je lah, jangan lebih-lebih. Tenung je, salah tu. Okey. Okey, tu poin yang pertama. Poin yang kedua, wajhul mar'atu wa kaffaha laisa bi'auratin, bukanlah aurat, illa melainkan khaufa fitnah, takutkan fitnah. Takutkan fitnah. Fayahillu lirrajuli, maka halal bagi orang lelaki as-salih, yang baik, an yura wajhuha, patutnya ni melihat wajahnya, ajnabiyatun, yang ajnabi, bi ghairi syahwat, dengan syarat tak ada syahwat. Kalau muka tu cantik sangat, comel sangat, wajib tutup muka dia. Kan? Kalau mukanya biasa-biasa je, tak apa. Ini mukanya orang tengok je meleleh, langgar tiang, aksiden. Kalau jadi macam tu,
Apa yang perlu buat? Wajib atas dia pakai tutup muka dia keseluruhan. Kan? Dan harus orang lelaki tengok muka dia dengan syarat tak timbul syahwat. Ni tengok muka dia berapa kali tukar spender. Contoh macam tu. Kalau jadi macam tu haram lah. Orang perempuan tu sendiri haram tunjuk muka dia dan orang lelaki tu sendiri haram tengok muka dia. Tengok muka orang perempuan tu. Tu kena faham. Poin yang kedua. Wa aslul qaddi kafu fi fi laisa minhu ghadul basar wa kafu an nazar sarfu mar'u basarihi an tahdiki wa tasbitin nazar. Okey. Poin yang ketiga. Ghadul basar. Apakah yang dimaksudkan dengan ghadul basar? Okey. Dapat tak ke laju sangat? Elok. Ada orang? Dapat Ustaz. Okey, dapat Okey, saya nak pergi poin yang ketiga ni. Okey. Ghadul basar. Wa kafu anin nazar. Menahan daripada melihat. Menahan daripada melihat. Sarful mar'u menukarkan seseorang basaruhu pandangannya anit tahdiki daripada tahdik istilahnya kat sini melampau-lampau wa tasbitun nazar dan pandang nama tasbitun nazar ni maksudnya menenung tenung habis cerita. Kita tahu kalau kita kan kalau kita tengok orang kita tak boleh tengok macam ni terus. Tengok terus pada pandangan mata dia. Kalau lelaki dengan perempuan, sepatutnya bila kita ada keperluan sembang, orang lelaki sepatutnya kalau dia ada iman dan takwa, dia akan dia hanya suara telinga je. Dia hanya suara telinga je, lepas tu dia pandang tempat lain. Orang perempuan cakaplah. Lepas tu kalau ada benda perlu react lah. Faham tak? Itu sepatutnya macam tu. Bukannya tengok je. Oh ya ke? Jadi macam tu yang jadi kena panahan syaitan tu. Tu kena nama panahan syaitan. Okey. Ambil dalil hadis Nabi tu, waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Aliin. Kata sabda Nabi kepada Sayyidina Ali, ya Aliyu, wahai Ali, la tutbi nazaratun. Janganlah kamu ikuti pandangan. An-nazratan. Pada pandangan yang kedua. Dah tengok sekali, jangan tengok kali kedua. Maksudnya, contoh terpandang benda cantik. Subhanallah. Jangan buat. Macam tu, tak boleh. Ataupun, tengok je. Ustaz kata, boleh pandang sekali dia. Tengok je. Macam tu. Tu pun tak salah juga. Salah faham pula hadis Nabi ni. Fa inna laka aula, maka sesungguhnya laka ula, bagi engkau yang halal bagi engkau tu pandangan yang pertama. Walaisat, bukanlah bagi dan haram bagi engkau, laisat laka, dan haram bagi kau al-akhirah, pandangan yang kedua. Pandang benda cantik bukan tak boleh. Kan? Tengok orang perempuan cantik bukan tak boleh sekali je lah. Lepas tu jangan tengok je, cari pula. Itu jadi pandangan kedua, ketiga dan seterusnya tu haram. Wa fi hadzal amri okey. Allahu a'lam. Sama juga ma yukhadhu minal ayataini. InsyaAllah ambil dua sahaja. Okey, alhamdulillah. Allah tolong kita pada hari ini, insyaAllah. Maka habislah kelas kita kali pada hari ini. Okey kelas, insyaAllah marilah sama-sama kita buat laporan ya. Okey semua, buka kamera. Okey. Kenapa tak nampak lagi 9 orang ni? Nampak. Ibu suruh forward kat
Okey. Mirza Damian ni ada tak ni? Haikal ada tak? Ikhwan ada tak? Ikhwan. Okey. Naufal, cepatlah Naufal. Kopiah mana Naufal? Aziz. Tak nampak muka hang Aziz. Betulkan kamera. Aziz, betul kamera. Afiq Najmi ni tak ada kot. Memang tak ada dia tadi. Okey, tak apa. Saya tak ada dah ni nak tunggu-tunggu. Kiranya siapa je tak. Ada. Ikhwan ni ada. Okey. Okey semua. Senyum. Naufal laki mana? Kopiah ada. Okey. Tak apalah. Lepas ni pakai kopiah. Aziz, gambar. Okey. 1, 2, 3. Okey. 3. Okey. Terima kasih, insya-Allah. Kita jumpa pada kelas yang akan datang minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih. Dan